Baiklah, dan terima kasih kerana terus menyaksikan kami Rampai Pagi. Edisinya untuk hari ini, hari Jumaat 28 hari bulan Januari tahun 2022 Masihi. Dan sekarang kita terus saja ke segmen yang pertama, segmen wawancara pertama, segmen Cyber Security Brunei. Dan seperti yang kami war-warkan kepada auda penonton Rampai Pagi untuk hari ini, kita akan berbicara mengenai dengan penggunaan aplikasi Facebook. Memang masa ini Facebook memang cukup terkenal, semua orang tahu Facebook, semua pun orang ada memuat naik aplikasi Facebook. Jadi kita akan bincangkan dengan tetamu yang kita undang ke studio mengenai dengan keselamatan penggunaan Facebook. Apa kata kita terus saja berkenalan dengan tetamu yang kita undang hari bersama yang kita dengan undang ya. Ya, Ida Frida Abu. Betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat pagi. Thank Jadi you. akhirnya inilah kesempatan kita secara berfizikal ni. Ya, selama ini online saja. Betul. Ya, Dan sejak tahun lepas. Ya. Baik, kalau sebelum ini memang banyak topik-topik yang telah pun dibawakan yang sebenarnya memberikan manfaat yang cukup besar untuk keselamatan masyarakat kita ni ataupun pengguna-pengguna platform digital khususnya di negara Brunei Darussalam. Hari ini kita ni akan menumpukan kepada aplikasi Facebook. Macam mana kaedah ataupun mungkin ada saran nasihat, tips penggunaan selamat. Untuk topik ini Puan barangkali dapat juga menerangkan secara mukadimah lah untuk pemilihan topik kita hari ini. Okey, terima kasih Tuan Denny dan Puan Serina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada Tuan Muhammad dan Puan Serina serta para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Saya dari pihak Cyber Security Brunei, mudahan anda terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada penonton kita ni di rumah dan kepada pihak Radio Television Brunei. Pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana membagi peluang untuk membincangkan salah satu lagi topik ataupun tajuk tentang keselamatan siber yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, iaitu penggunaan aplikasi Facebook dengan selamat. Terima kasih. Puan, mungkin Puan Ida boleh teruskan lagi menerangkan kepada penonton Rampai Pagi hari ini mengenai dengan maklumat lanjut lagi mengenai dengan aplikasi Facebook. Silakan Puan. Okey, terima kasih Tuan Denny. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan sedikit tentang aplikasi platform Facebook ini. Facebook ini merupakan salah satu media sosial yang terbesar. I'm sure semua kita ni mempunyai Facebook dengan pengguna aktif sebanyak 2.6 bilion setiap bulan worldwide. Setiap bulan ni Puan worldwide. Jadi setiap hari lah je tu artinya perkumpulan 2.6 bilion. Ya. So sebelum ini Facebook beroperasi di bawah entiti Facebook Incorporated, di mana mereka juga telah membeli media sosial yang lain seperti Instagram dan juga WhatsApp. So like for now, sekarang kalau kita ni membuka WhatsApp, kita ni membuka Facebook, kita ni dapat melihat tu apa tu nama itu, ia punya lambang sana di mana logo. Facebook Incorporated telah menukar nama syarikat mereka kepada Meta Platform Incorporated. Seperti yang dapat kita saksikan sekarang. Seperti yang kita ni lihat di paparan ataupun famously known as Meta. Kalau ikutkan kita ni melihat ini merupakan satu organisasi besar yang bermula daripada laman Facebook sehingga juga seterusnya kepada Instagram, Instagram dan juga WhatsApp. Baik, kepentingan untuk kita ni menjaga keselamatan selaku pengguna ni bagaimana kedudukan pengguna Facebook di negara kita ni. Kalau tadi dikongsikan secara worldwide, bayangkan per hari 2.6 bilion pengguna. Kalau di negara kita ni macam mana trendnya? Okey, seperti yang dilihat di paparan skrin, kami mengkongsikan gambaran keseluruhan penggunaan Facebook di negara Brunei Darussalam, di negeri kita ni sendiri. Okey, ini menurut Global Digital Overview pada tahun 2021, seramai 320,000 orang penduduk Ketani sahaja menggunakan Facebook. Artinya kan keseluruhan negeri Brunei penduduk negeri Brunei memakai Facebook. Yes, ada akaun Facebook yang
menunjukkan sebanyak 90.2% penduduk di negara ini rata-ratanya menggunakan aplikasi tersebut. Okey. So mengkali yang memakai mengkali ganya anak damit, senior citizen kali So jika dilihat pada statistik pula didapati bahawa kaum lelaki lebih condong menggunakan aplikasi Facebook ini berbanding dengan kaum wanita. Mungkin boleh dikongsikan Puan di antara sebabnya kalau boleh dikongsikan? Okey, mengkali pasal Facebook ini mempunyai ciri-ciri group join group. Di mana join group itu ada ciri-ciri jual beli alat-alat peralatan kereta, and then sekarang ni lagi famous trending alat-alat cycling, basikal. So mengkali di sana lelaki lebih suka melihat segala iklan-iklan semua iklan-iklan. Urus niaga yang lebih mudah. Urus niaga. Yes, true. Baik. Tapi itulah apabila melihat kadar lelaki lebih tinggi dalam penggunaan Facebook di negara kita ni 56.3% berbanding dengan perempuan 43% ni Sarina. 43.8%. Dan kalau dinyatakan tadi boleh dikatakan kalau melihat kepada jumlah tadi 320,000 pengguna Facebook ataupun pemegang akaun dari negara Brunei Darussalam. Ni balam lagi ni orang kita ni macam saya ada 5 akaun, macam tu istilahnya. Dini ada 10 akaun Facebook. Belum lagi macam personal account, business account kan. Dini 1, Dini 2, Facebook Dini 3. Jadi ini kita boleh lihat ini gambaran keseluruhan pengguna Facebook dan 90.2% penduduk negara Brunei Darussalam mempunyai akaun Facebook, which is very tinggi, di mana Brunei menduduki yang carta yang kedua tu di worldwide. Wow. Oh ya. Yang pertama di mana tu Puan? Siapa? USA? Apa tu? Negeri Arab, if I'm not mistaken. Kuwait. Kuwait ya. So negara Brunei Darussalam pengguna tertinggi yang kedua. 90.2%, 320,000 pengguna Facebook. So kalau dibandingkan dengan penduduk Brunei yang sikit kalau ini macam Kuwait berjuta. So it makes sense. Tapi ni Brunei it's because dia punya penduduk sikit and then tapi almost 100%, iaitu 90.2% pemakai Facebook. Jadi yang kedua. Dalam tangga yang mengenai dengan betapa orang penggunaan pengguna Facebook di negara kita ini memang tinggi seperti yang kita kongsikan tadi. Jadi macam-macam orang kongsikan dalam Facebook masa ni. Macam Puan kongsikan tadi pun kalau andaian pihak Puan menurut data yang ada setakat ini mungkin lelaki lebih gemar menggunakan Facebook disebabkan adanya kepentingan diorang untuk join group dan sebagainya, berkongsi dengan penjualan basikal dan sebagainya. Puan tadi Puan. Jadi mungkin tadi boleh bercakap mengenai dengan keselamatan data untuk tadi mengawal privacy barangkali. Apa yang patut dikongsi dan indah dikongsi ataupun apa yang patut diprivatekan ni Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan Puan. Alhamdulillah pada sekarang ini Facebook memberi akses dan membenarkan pengguna untuk mengawal privasi akaun berbanding sebelum ini because sebelum ini privacy Facebook sangat low, sangat longgar so now Facebook mengketatkan lagi privacy dorang so mereka mempunyai ciri-ciri baru untuk memudahkan anda menetapkan ataupun men-setting privacy tersebut seperti yang dilihat di dalam paparan skrin untuk berbuat demikian kita boleh pergi ke drop down menu. Betul. And then pergi ke setting dan privacy dan di privacy checkup, area privacy checkup itu boleh melihat bermacam-macam cara untuk menyemak privacy Auda. Seperti yang kita dapat saksikan sekarang ni Puan. Ia ada memberikan senarai seperti siapa yang boleh melihat apa yang Auda kongsikan di Facebook, bagaimana untuk memastikan akaun Auda terjamin ataupun how to secure your account, and then bagaimana seseorang individu itu boleh mencari Auda di Facebook, tatapan data Auda di Facebook dan keutamaan iklan di Facebook.
Ya, so kalau macam kita ada terlihat iklan di Facebook, so di sana pun settings pun boleh diusai tu di Boleh kan Facebook. di-block lah. Ya, boleh di-block. Indah yes. melihat. Ketetapan data Auda di Facebook tu barangkali ada penerangannya lagi tu. Macam mana tu contohnya? Yang mana satu tu Ketetapan data. Ya. Tetapan data di Facebook itu apa tu nama itu settingkan apa saja yang kita akan masukkan dalam Facebook kita, macam segala gambar, and then macam boleh kita ni set up siapa yang boleh melihat, macam kawan saja. Yes, custom. Yes. So kadang-kadang tani kadang open to public, jadi semua boleh melihat gambar kita ni. Tapi kalau tani buat custom friends only, jadi kawan-kawan yang terpilih saja yang boleh melihat gambar atau ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada friends only except je barangkali. Yes, except ni friends. Jadi tani boleh pilih lah tah mana satu kawan yang boleh melihat gambaran ni, mana satu kawan yang boleh melihat. Sama juga dengan barangkali penggunaan komen dan sebagainya. Ya, mungkin kan boleh terhadkan juga siapa yang boleh mengomen dan sebagainya. Boleh di close dia punya comments ataupun hadkan komen itulah. Jadi maksudnya di sini kita ni perlu menjadi pengguna bijak, ya. Yes. Mungkin kalau ia merupakan akaun bisnes ataupun itulah perusahaan, mungkin kita ni boleh open, tapi kalau ia merupakan satu akaun privasi yang mungkin gambar-gambar kita ni ataupun privacy dihadkan lah. Kerana cybercrime ni bukan hanya orang di dalam negara kita ni berlakunya, di kalangan negara kita ni saja penduduk ni, tetapi ia turut merentas negara. Apabila data orang kita ni digunakan di luar negara untuk tujuan yang tidak baik, tidak baik dan memudaratkan. Tahu-tahu gambar viral. Yes. Gambar masa bila ni? And then macam kejadian jenayah siber pun sudah makin meningkat di Brunei. Ya, satu yang membimbangkan lah. Kadang-kadang pun macam kita ni mungkin pengguna Facebook ni mungkin iski melihat orang-orang mengupload gambar. Jadi kita ni pun macam kan mau je mengupload, tapi tanpa ni sedari mungkin di atas mungkin alpal je barangkali puan tersilap terlepas pandang dan sebagainya. Jadi tadi mudah terlepas pada dengan keselamatan data yang tadi kongsikan, maklumat yang dikongsikan dan juga gambar-gambar dan sebagainya. Ini pun kan bertanya kita mengenai dengan off Facebook puan. Saya pernah mendengar off Facebook activity ini tapi kurang memahami puan. Apa kita boleh terangkan? Okey, off Facebook ini adalah salah satu tatapan ataupun setting yang perlu diambil perhatian dalam aplikasi Facebook ini. Di mana di sini Auda boleh mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi ataupun tapak web yang telah menjajaki aktiviti Auda dan mengkongsi maklumat tentang maklumat tersebut dengan Facebook. So macam mana ia berfungsi, mengambil contohlah Tuan Denny membeli ataupun shopping online itu memang kegemaran tu puan. Ya tak kan, terutamanya setelah COVID ni. Bagi contoh ya tak, macam Tuan Denny ataupun Puan Serina shopping online, contohnya di Shopee ataupun Lazada, Shein ataupun dan sebagainya. So lepas kita shopping itu, laman tersebut akan menggumpul maklumat yang tentang puan ataupun tuan shopping itu sepanjang membeli belah dan mengkongsikan maklumat shopping itu ke Facebook. Dikaitkannya ke tapi Facebook. rasanya kita ni boleh tolak kan toh? Kita ni boleh ignore. Boleh block. Yes, boleh block yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ni sebagai penggunanya Tuan Tuan Denny, kita ni alpha, kita ni takan-takan tu saja. Asal siap. Asal siap. Asal saja dapat maklumat tadi macam kita ni kan mencari back puas hati kita ni So mungkin pun boleh terangkan apa yang dipaparkan sekarang pun. Okay, like macam pada yang permulaan tadi as I mentioned tadi Tuan Tuan Denny ingin membeli online bag di beli kasut tak puan? Beli kasut. Beli kasut. Bag Tuan Serina. Okey. Tuan Denny tadi membeli kasut di salah satu laman sesawang membeli belah for example Shopee ataupun Lazada and Shein and then sekali lepas itu laman tersebut akan menggumpul maklumat aktiviti yang Tuan Denny buat sepanjang membeli belah itu dan mengkongsikan aktiviti itu kepada Facebook. Dilaporkannya dan direportkannya ke Facebook. So aplikasi Facebook kemudiannya menghubungkan aktiviti Tuan Denny tadi dengan akaun milik Tuan Denny.
Jadi ya, so dari sana last-lastnya kalau kita buka Facebook, kalau Tuan Denny akan mula membuka Facebook, akan keluar iklan-iklan segala kasut yang apa yang Tuan Denny adalah. Itu sebabnya tu. Yep. Jadi apa yang boleh Tani buat? Apa tu nama itu? Boleh kita apa tu nama itu? Tetapkan setting. Ya, usai settingsnya di mana untuk lebih lanjut kita ni boleh pergi ke www.facebook.com/off_Facebook_activity. Jadi macam mana cara sebenarnya saya sendiri Puan, macam rasanya bukan hanya terhad kepada Facebook sahaja. Mungkin aplikasi yang lain juga seperti social media IG dan sebagainya. Macam saya sering bertanya macam kalau membeli barang atau online and then the next time kita online lagi ada segala iklan-iklan seperti yang kita nyatakan tadi. Dan terfikir macam mana ya tahu aku beli baju Betul. Ini antara hal yang sepatutnya kita ni jangan pandang enteng, pandang remeh sebenarnya. Mungkin dengan di sana jua mereka boleh menarik maklumat kita ni tu sehingga information. Boleh saja orang bukan saja scammer, mungkin di sana berlakunya hackers dan seumpamanya kan, jenayah siber itu sendiri, penipuan siber dan sebagainya. Baik, sebenarnya kita ada lebih kurang 5 minit bersama ni. Mungkin juga cara untuk kita ni mengawal privacy dalam akaun Facebook kita ni macam mana Puan? Okey, ada bermacam-macam perkara yang boleh kita laporkan kepada Facebook. Adalah yang boleh dilaporkan kepada Facebook seperti yang dipaparkan adalah pembulian siber, akaun Facebook yang digodam, pengguna Facebook di bawah umur, dan bermacam-macam lagi seperti yang dapat dilihat di paparan. Ada list-list dan cara-cara untuk melaporkan ke Facebook. Untuk maklumat lebih lanjut kita ni boleh pergi ke pautan https www.facebook.com/help. Baik, itu cara kita ni kalau ingin melaporkan kepada Facebook ketidaknormalan aktiviti kita ni kalau kita ni lihat dan mungkin untuk akhirnya ada cara untuk orang ramai menghubungi bis kita. Pihak Cyber Security Brunei juga menerima pertanyaan dan laporan insiden keselamatan siber di mana bis kita boleh menghubungi kami melalui email iaitu kepada reporting@bruset.org.bn ataupun kalau sekiranya lebih senang untuk bercakap boleh menghubungi kami melalui hotline kami iaitu 245-8001 dan juga kalau sekiranya habis kita malu untuk bercakap dan prefer untuk WhatsApp. Boleh juga me-WhatsApp kami ke 716-0766. Kalau sekiranya habis kita akan melihat membuat aduan, so boleh boleh menghubungi kami di antara tiganya. Dan juga kalau sekiranya orang ramai ingin mengetahui lebih lanjut tentang keselamatan siber dan tips-tips keselamatan siber, boleh melayari www.csb.gov.bn ataupun ke laman web www.secureverifyconnect.info. Dan segala maklumat yang telah dikongsikan oleh Puan tadi ada tertera sekarang di Kaca TV. Jadi orang ramai yang menyaksikan masa ini kalau ada telefon bimbit di tangan Alda mungkin boleh terus mengambil gambar untuk rujukan, untuk memudahkan lagi rujukan. Rasanya untuk peringkat lingkungan negara kita ni ada banyak menerima aduan-aduan jenayah siber yang berkaitan dengan laman Facebook. Yes, banyak. And then nowadays sekarang jangan jauh macam kemarin saja kami menerima beberapa laporan tentang romance scam. Romance scam. Dorang ni pun berjumpa dari dari Facebook je ni. So romance scam yang dilakukan oleh warga tempatan kita ni dan di luar dari luar negeri. Tetapi mereka
Macam mana tu maksudnya? Merangkap orang Ketani lah. Diorang mula-mula diorang akan menjalinkan persahabatan saja. And then lama-lama love scam lah. Love scam, yes. Online Love love scam. And then di mana lama-kelamaan diorang akan berinteraksi melalui talian telefon. Ya, share telefon number. So and then sweet talk, sweet talk, and then habis tu mengarah kepada transaksi kewangan. Ya, menjanjikan hubungan sampai berpanjangan. So kau sampaikan kahwin, katanya akan datang ke Brunei, katanya. Masih berlaku Masih berlaku. And then sadly orang Brunei diorang masih sampai terpedaya dan mentransfer duit. Bukan beratus tapi beribu. Ya. Itu amat membimbangkan. Ya. Jadi sebenarnya topik yang macam ni memang cukup penting sekali untuk tani bincangkan, untuk tani sama-sama fahami. Mungkin barang macam ni mudah orang terlepas pandang. Bila sudah menggunakan aplikasi Facebook, macam terasa kita ni disayangi, barangkali ada kawan baru, ada attention, ada perhatian, dan mudah tani ada perhatian terus. Aduh. Banyak sebenarnya yang boleh tani kupas, yang ingin tani kupas, tapi apakah daya masa mencemburui kita ni Sarina? Apa pun terima kasih Puan Ida kerana bersama kami. Mudah-mudahan di edisi akan datang akan lebih luas lagi kita diperkatakan, bukan apa selain daripada menambah pengetahuan dan memberikan maklumat kita ni cuba untuk mendidik masyarakat kita ni supaya senantiasa berwaspada dalam penggunaan mana-mana platform digital. Tambahan lagi media sosial. Kerana setiap satunya walaupun kita ni hati-hati, kita ni boleh saja khilaf, kita ni boleh saja menjadi mangsa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.